Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Semalam ada majlis, pagi tadi bergerak, tengah hari bergerak. Balik jugalah kerana nak kuliah kan. Seminggu hampir tawaf, pergi ke KL, pergi ke Kelantan mesyuarat, patah balik ke Kuala Lumpur, mari ke sini balik. Ramai pula orang jumpa kita musim-musim ni kan. Kira boleh kira kita sambung semula di dalam bab sifatus salah, bab sifat kepada salat, yakni salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lepas kita telah bahaskan tentang hadis Abu Qatadah, dan kuliah ini kita akan bahaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar, yang mana dia meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Sa'id ialah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kunna nahruzu qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kunna nahzuru قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يعني سورة السجدة. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي أوليين من العصر على قدر أخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. Hadis Abu Qatadah yang kita baca pada kuliah yang lepas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Dalam hadis ni daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id seperti mana yang kita tahu ialah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan daripada baginda. Cumanya saya bila sebut Abu Sa'id ni, saya selalu juga cerita bagaimana Abu Sa'id merupakan salah seorang yang menasihati Husain bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak pergi ke Kufah. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah keluar pergi ke Kufah kerana dijemput oleh orang-orang Kufah. Kononnya ingin menabalkannya sebagai pemimpin di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Al-Husain bin Ali dia nak keluar pergi ke sana. Sebab itu berlaku peristiwa Karbala dalam perjalanan dia nak ke Kufah. Ramai orang menasihati Al-Husain bin Ali. Antara yang menasihati Al-Husain bin Ali ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id,
inni nasihun laka wa inni alaikum musyfiq. Aku memberi nasihat kepada engkau, aku kesian kat kamu semua, wahai keluarga Ahlul Bait yang nak keluar. Kerana Al-Husain bin Ali keluar bersama dengan anak-anak dia, anak saudara dia, semua pergi. Dan dia kata, aku nak ingatkan kamu tentang apa yang bapa kamu Ali beritahu aku tentang orang Kufah. Kerana orang Kufah menipu. Ali kata, qad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni. Aku telah cemui dengan orang Kufah. Ali dulu pemerintahan dia, pusat dia ubah pusat pemerintahan dia di Kufah. Al-Khulafa yang lain di Madinah, tapi Ali akhirnya dia pergi ke Kufah. Orang-orang Kufah telah mengkhianati Ali. Jadi dia bagi tahu, Abu Sa'id Al-Khudri beritahu kepada Al-Husain bin Ali, bapa kau dulu bagi tahu, aku dah cemui dengan orang Kufah ni, dah bosan dengan orang Kufah, dan aku benci mereka ni, dan mereka pun bosan dengan aku, dan mereka pun benci dengan aku. Maksudnya teruk sangat panggil orang Kufah. Jadi aku nasihatkan kau, fala takhruj ilaihim, jangan kau pergi jumpa orang Kufah. Tapi Al-Husain bin Ali dia pergi. Kerana kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar mereka menulis surat-surat yang banyak pada engkau. Banyak surat, katanya sampai 500 surat tulis pada Al-Husain. Sehingga akhirnya Al-Husain ditipu oleh orang Kufah. Dia hantar, seperti mana tuan-tuan dengar kuliah saya yang lain, saya dah cerita, dia hantar sepupu dia Muslim bin Aqil bin Abi Talib, sepupu dia pergi, Muslim pun kena bunuh. Orang Kufah tak setia. Mereka yang mengepung Al-Husain bin Ali di Karbala dan terlibat membunuh Husain bin Ali di Karbala, semuanya itu dulu ialah pasukan yang berperang di pihak Sayyidina Ali. Kemudian bila mari anak Sayyidina Ali, mereka bunuh. Jahat politik orang Kufar. Farazdaq, syair terkenal Arab, ketika Al-Husain bin Ali dalam perjalanan nak pergi ke Kufah, Farazdaq ni penyokong Al-Husain. Dia tulis, dia ungkapkan syair yang banyak memuji Al-Husain. Bila Husain tanya dia, apa cerita orang Kufah? Kata Farazdaq, qulubuhum ma'akum wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Jantung hati mereka, mungkin perasaan mereka nampak macam bersama dengan kamu, tapi pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah, maksud penentang, pihak yang kamu nak lawan. Dan akhirnya berlaku pada Al-Husain. Ibnu Abbas nasihatkan Al-Husain, Sa'id Al-Khudri nasihatkan, Abdullah ibnu Zubair nasihatkan. Tapi dalam bahasa kita macam kena scam lah dengan orang Kufah ni. Cerita scam ni, scammer ni lama punya cerita. Orang boleh bohong orang. Dalam hidup ni kadang-kadang orang tu nampak bijak, tak mustahil dia boleh kena. Sayyidina Husain ni mungkinlah mereka tipu dia sebenarnya. Dia bukanlah bodoh, dia orang yang bijak, tetapi kejahatan itu melampaui.
Tuan-tuan boleh tengok kuliah khas saya panjang, kat sejam saya cerita bagaimana pembunuhan Sayyidina Husain. Masjid mana tu saya cerita. Ya. Tapi saya nak ceritanya macam-macam dalam dunia ni. Sebab dunia ni manusia perlu berhati-hati. Hari itu saya cerita pada tuan-tuan. Guru pencen ada duit 400,000 kata. Saya dibeli laporan oleh bahagian jenayah komersial di negeri Perlis kita. Ditipu oleh scammer. Tersandang. Ada 100 yang gemuk kena tipu ni kira bukan, orang kata bukan calang-calang lah. Orang tahu duit, pernah kira duit. Tapi sentiasa penipu ni lebih cekap daripada kita. Sebab tu kita kena hati-hati dalam hidup ni supaya minta semua kita mungkin terkena, tapi hati-hati. Agama sentiasa menyuruh kita berfikir dengan setiap hal. Negara kita kelihatan orang Islam sekarang ni macam ada duit. Ada duit kita tengok. Dalam duk kata tak ada duit ni pun ada duit. Restoran-restoran yang mewah, makan, kenderaan, duit banyak, baju cantik, beratok nak beli tudung. Kan? Orang negeri lain beratok nak beli roti. Beratok nak beli tudung. Beratok nak beli minyak wangi. Ni dalam duit duk jatuh. Kalau duit naik, kita pergi ke UK. Yang beratok nak beli mangkuk pinggan yang bagus-bagus orang Malaysia. Kat di kedai LV di Paris, antara yang duk muka hak duk masuk tu orang Malaysia. Duit banyak. Tak tahulah duit tu main mana. Raja Arab bagi ke ataupun dia sendiri, kita tak tahu. Cumanya duit lah orang Malaysia, negara ada duit. Bila negara ada duit ni, ramai orang datang. Semua orang nak buat dakwaan macam-macam. Kalau peminat kosmetik, semua geng-geng kosmetik kan datang. Peminat ubat, makan suplemen, macam-macam suplemen datang. Bila minat agama, ke belakang ini seem like, kelihatan seperti ramai orang mari bawa package agama. Nak jual apa-apa kena sandak kepada Nabi. Nak jual kopi, kopi Nabi. Nak jual apa? Kulat, kulat Nabi. Hai, kacau. Ramailah orang akan mengaku dia kaitan dengan Nabi. Cucu Nabi, cicit Nabi, baju Nabi, slipper Nabi. Kerana ia bukan soal pengakuan, tapi soal apa yang akan diperolehi di sebalik pengakuan. Orang tanya saya, mereka kata ada cucit Nabi, cicit Nabi datang. Cicit yang ke-38. Lepas tu ada pula tanya, kenapa negeri Perlis tak mengalu-alukan cucu cicit Nabi? Saya kata negeri Perlis, cucu cicit Nabi jadi raja. Negeri Perlis ni. Situ satu. Jadi tak betul lah kata tak mengalu-alukan. Cuma nak ceritanya, nasab ke-38 dalam negara kita ni 37, 36 pun ada. Mungkin tak berapa segak lah kot. Cari-cari mungkin ada segak juga. Tapi seolah-olah gegak gempita. Kenapa? Semua orang saya pergi kok jalan di Kuala Lumpur pun buat Assalamualaikum untuk tanya, ni apa cerita cicit ke-38? Saya tak kenal. Saya tak mau ulas nasab dia ke apa, sebab saya tak tahu nasab dia. Tetapi prinsip di dalam agama
Sebab itu mempelajari agama masuk pada pintunya yang betul. Agama ni sebelum nak cerita tentang nasab Nabi dan seumpamanya, Nabi ni dia mari, dia bukan nak kempen nasab dia. Bukan saya kata tak ada mawaddatan lil qurba ada dalam Quran, tapi itu bukan tajuk utama dia. Sehingga zakat pun keluarga Nabi tak boleh ambil. Keluarga Nabi tak ambil zakat. Apa yang Nabi kempen? Ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, semua Allah jadikan dari laki dan wanita, kami jadikan kamu berpuak-puak, berkabilah-kabilah supaya kamu kenal mengenali. Apa yang Nabi sebutlah hadis Imam Ahmad, la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala aswad ala ahmar wala ahmar ala al-aswad illa bitaqwa. Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Bapa kamu satu, Tuhan kamu satu, bapa kamu satu. Ketahuilah tak ada lebih orang Arab di atas orang bukan Arab, orang bukan Arab di atas orang Arab. Tak ada lebih yang merah atas yang hitam atas yang merah, melainkan dengan taqwa. Man batta'a bihi amaluhu la yusri'u bihi nasabuhu. Siapa yang lembab, tak laju, tak pantas amalannya, tidak akan mengangkat dia nasab keturunannya. Wallahi law saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Bukan kata tak ada bab Ahlul Bait, ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kaum keluarga Muhammad. Nanti kita akan bahas, saya akan buat satu kuliah khas siapa dah Ahlul Bait. Daripada isteri-isteri Nabi, kaum keluarga Ali, kaum keluarga Abbas, kaum keluarga Aqil, Bani Hashim keseluruhannya. Masuk tak Banu Abdul Muttalib? Perbincangan di kalangan para ulama besar. Tetapi ketika Sayyidina Ali menantu Nabi ada, yang dipilih menjadi khalifah yang pertama ialah Abu Bakar. Kemudian Umar daripada Bani Adi, daripada Bani Taim, daripada Bani Adi. Ialah mereka itu pak mentua Nabi. Umar pun pak mentua Nabi. Osman menantu Nabi. Ali yang keempat yang berkahwin dengan anak Nabi, dan Osman juga berkahwin dengan anak Nabi. Dua lagi anak Nabi dia kawan, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Kemudian kerajaan dibentuk, kerajaan Bani Umayyah. Orang Islam berada bawah kerajaan Bani Umayyah. Kemudian berlaku pemberontakan, jatuh, naik kerajaan Abbasiyah. Daripada Bani Abbas timbul isu Bani Abbas, Bani Abbas, keluarga Nabi. Kemudian yang menjadi runcing dalam dunia Islam ialah apabila lahirnya aliran Syiah yang menyatakan semua mesti keluarga Nabi. Tuan-tuan, kalau nak ikut keluarga Nabi di Iran yang pakai serban hitam, semua itu dikatakan nasab keturunan Nabi yang pakai serban hitam. Bukan hak hijau kan? Saya bukan ada isu, saya tak petikai dia siapa, saya tak. Tapi seolah-olah kita jadi tidak balance dengan cara fikir kita. Siapa nak mari negara kita, ahlan wa sahlan, tak ada masalah lah. Tapi janganlah lebih-lebih kita. Tak apa saya nak kupas ketam, kupas derian, kan itu cerita lain. Itu saya tak masuk campur cerita tu. Boleh kupaskan saya pun saya makan. Tapi saya nak ceritanya ialah cara fikir kita.
Seolah-olah pening semua. Macam mana? Apa dia? Apa masalah? Let's say keluarga Nabi, betul cicit Nabi. Kita ada banyak cicit Nabi dalam negara ni. Yang Said yang betul ni, yang Said yang betul. Ada Said malam Jumaat, ada. Siapa orang Pulau Pinang tahu, tanya Sabri. Lahir hari Jumaat terus jadi Said. Dia kata, kerana Jumaat Saidul Ayyam, pengulu segala hari. Saya nak sebut sikit isu ni sebab bukan saya has nothing to do dengan orang berkenaan lah. Tak apalah, kalau dia keluarga ke apa, itu pulang hal dia. Tapi cara kita, apa masalah nak? Nasab ke 38 ni 37 pun ada, 36 pun ada, 35 pun silap-silap ada. Dan negara kita, dalam negara lain pun ada. Saya bukan kata salah, tapi saya bimbang orang kita asal pergi mai kawalin pula. Aku nasab yang ke-30 pula, lagi kacau. Kan? Beli bubuh serban, buat lain sikit, oh kacau kita. Ya? Kita kena seimbang. Innallaha, asalnya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pada rupa kamu, dia tengok pada amalan kamu, jantung hati kamu dan amalan. Keluarga Nabi alal ain wa ra's, Arab kata. Keluarga Nabi ni kalau dah ikut sunnah Nabi, keluarga Nabi pula lagilah kita sayang. Yang tak keluarga Nabi, kalau ikut sunnah Nabi kita sayang, di kalangan para ulama, tambah dia keluarga Nabi, dah kita sayang kat Nabi, kita sayang kat dia, itu no issue. Udzakirukum bi ali baiti, kata Nabi, bi ali baiti, aku ingatkan kamu dengan kaum keluargaku. Kita tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ali Muhammad bukan 2-3 orang tu saja. Sebahagian ulama fuqaha masukkan juga isteri-isteri Nabi, masukkan juga semua daripada Banu Hashim. Jadi tak seimbang cara fikir. Patut kita fikir bagaimana mendalami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk ulama alim besar, faqih, keluarga Nabi pula, masya-Allah. Macam al-Imam Syafi'i, alim, faqih, keluarga Nabi pula, masya-Allah. Qala, kata Abu Sa'id, kunna nahruzu qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'asr. Kami kunna nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahzuru ni satu perkataan yang jarang lah kita ni muncul di dalam penggunaan Arab, sehingga ditermasuk dalam gharib dalam hadis. Maksud nuqis, nakhruz, kami menilai, kami mengandaikan, kami mengagak. Qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asr, pada zuhur dan asar. Fahazarna, kami kira-kira qiyamahu, qiyamnya fi raka'atain al-ulayain min az-zuhri, pada rakaat, 2 rakaat yang awal pada zuhur, qadar alif lam mim tanzil, yakni surah Sajdah. Dia kata Nabi, kata Abu Sa'id, kami duk agak-agak lebih kurang Nabi bila semayang pada 2 rakaat yang awal zuhur, bacaannya dengan kadar alif lam mim tanzil, maksud kadar surah Sajdah. Dalam hadis Muslim yang lain dia sebut kadar 30 ayat. Kita kalau semayang pagi Jumaat, imam baca surah Sajdah rasa panjang 30 kan. Kata Abu Sa'id, dia duk kira Nabi bila solat zuhur
kadar rakaat yang pertama dan yang kedua lebih kurang surah Sajdah. Lebih kurang 30 ayat. Panjang tak? Panjang. Cuma hadis ni, sekali saya akan bahas. Cuma hadis ni, dia timbul satu persoalan. Dalam hadis Abu Qatadah yang lepas, siapa yang punting, tengok balik bulan lepas. Dalam hadis Abu Qatadah yang lepas, yang kita tuan-tuan tengok balik, dia kata apa? Wa yutawwilal raka'at wa yutawwilu ar-raka'atil ula. Wa yutawwilu ar-raka'atil ula. Baginda memanjangkan rakaat yang pertama. Maksudnya lebih panjang pada rakaat yang kedua. Hadis ni seakan-akan kita faham dua-dua rakaat tu lebih kurang sama. Berapa? 30 ayat. Hadis ni. Sebab tu yang ni dia panggil fiqhul hadis, kena dengar betul-betul. Macam mana fuqaha nak faham hadis ni? Pasal hadis ni dah kata macam ni. Hadis ni Abu Qatadah, yang ni Abu Sa'id. Kemudian dia kata, wa fil ukhrayain qadara nisf min dhalik, pada dua rakaat yang baki, ukhrayain, dua rakaat yang baki itu kadar separuh daripada itu. Separuh daripada dua rakaat yang awal. Kalau yang itu 30, alif lam tanzil tu adalah merupakan 30 ayat. Yang dua ni dia kata separuh, artinya lebih kurang berapa? Berapa? 15. Kira betul-betul. Pasal kita nak mengundi ni takut silap. Jadi berapa? 15 ayat. Jadi yang dua yang pertama 30, dua yang kedua 15. Bagi solat apa ni? Solat apa ni? Solat zuhur. Tengok dia kata lagi. Wa fil ulayain minal asr ala qadaril ukhrayain minaz zuhr. Dan pada dua rakaat yang awal daripada asar dengan kadar dua rakaat yang akhir pada solat zuhur. Berapa rakaat? Berapa ayat? Ni solat apa? Solat asar, dua rakaat yang awal kadar dia berapa ayat? Berapa? 15. Dia kata pada dua rakaat yang awal solat zuhur, kadar dia dua rakaat yang akhir, dua rakaat yang awal solat asar, kadar dia dua rakaat yang awal yang akhir solat zuhur. Dua rakaat yang awal solat asar, kadar dia dua rakaat yang akhir solat zuhur. Dua rakaat yang akhir solat zuhur itu kadar dia separuh daripada dua rakaat yang awal solat zuhur lah. Dua rakaat yang akhir tu kadar dia separuh daripada yang awal, daripada yang solat zuhur tu. Dan solat zuhur dua rakaat yang awal itu ialah 30 ayat. Artinya yang dua yang akhir 15, dua yang awal asar juga 15 ayat. Kadar lebih kurang 15 ayat. Perkataan nahzur bermaksud bukanlah tepat lah, lebih kurang lah, kita kira macam tu lah kan, kami kira-kira macam tu lah. Siapa yang kata ni? Abu Sa'id. Wal ukhrayain ala nisfi min dhalik, dan dua rakaat yang akhir daripada asar separuh yang itu, separuh yang 15. Berapa? Berapa? 7,5. Tak boleh lah 7,5. 7 lah kan, setengah tak boleh lah. Maksudnya dia lebih kurang separuh daripada itu, menunjukkan solat zuhur lebih panjang daripada solat asar. Itu yang Abu Sa'id cerita. Tapi di dalam hadis ni, sebelum saya nak bahas lagi hadis yang berikutnya supaya kita dapat faham serentak, di dalam hadis ni menunjukkan pada sembahyang zuhur itu dua rakaat yang awal tu panjang 30 ayat. Maksudnya Nabi baca lepas daripada Fatihah panjanglah. Tapi
pada 2 rakaat yang akhir 15 ayat, artinya selepas Fatihah Nabi baca surah. Ini menyokong mazhab Syafi'i yang jadid, yang baru. Sedangkan yang diajar umum ni, yang disebarkan ialah mazhab Syafi'i yang awal, yang kadim, yang tak payah baca. Bukan kata salah baca, tak payah baca. Tapi mazhab Syafi'i yang akhir, yang ini. Sebab tu di dalam mazhab Syafi'i saya dah sebut tuan-tuan, ada qaul qadim yang diangkat oleh ulama Syafi'i, sekalipun ada qaul jadid, qaul lama diutamakan melebihi qaul baru Imam Syafi'i oleh ulama Syafi'i. Di antaranya masalah ini. Antaranya masalah ni. Ada lebih kurang 18 masalah, antaranya masalah ni. Okey, tak apa, nanti saya akan pergi. Jadi tuan-tuan dah dapat gambaran bahawasanya panjang ni, 15 ayat. Artinya kalau baca Fatihah aja, Fatihah apa? 7 saja. Artinya Nabi mesti baca something selepas daripada bacaan Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Hadis ni jelas. Hadis ni jelas. Okey. Kita tengok riwayat. Tuan-tuan tengok hadis yang berikutnya. Saya nak gabung sekali baru boleh senang nak urai. Wa an Sulaiman bin Yasar rahimahullah, daripada Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar al-Hilali, bekas hamba Maimunah. Maimunah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Maimunah. Sulaiman bin Yasar ni bekas hamba Maimunah. Saya pernah hurai dah pasal apa ada perhambaan dan bagaimana Islam menghapuskannya, bagaimana masa awal masih lagi ada perhambaan. Okey. Dan dia merupakan saudara kepada Atha bin Yasar. Ni juga alim besar, ulama daripada ulama ahli Madinah. Dan Sulaiman bin Yasar ni bukan sahabat, dia tabi'i. Dia tabi'i. Dia di kalangan anak murid sahabat dan di kalangan 7 ulama fuqaha Madinah yang besar. Dan insya-Allah nanti saya akan huraikan tentang 7 fuqaha Madinah. Meninggal pada tahun 103. Meninggal pada tahun 103. Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar kata, qala kana fulanun yutilul ulayain min adh-dhuhr. Adalah fulan memanjangkan 2 rakaat awal daripada zuhur. Riwayat ini macam nak sama riwayat Abu Sa'id di atas. Memanjangkan 2 rakaat yang awal dari solat zuhur. Kan? Cuma dia tak bagi tahu kadar dipanjangkan, tapi dia kata memanjangkan. Wa yukhaffiful asr, dan meringankan solat asar. Artinya imam fulan, dia kata fulan, dia tak bagi tahu fulan ni si fulan. Kemungkinan besar dia maksudkan ialah imam di Madinah. Imam di Madinah pada zaman dia. Imam di kalangan imam-imam Madinah. Jadi dia panjangkan 2 rakaat yang awal zuhur tu dia panjangkan, sementara dia meringankan 2 rakaat yang awal pada solat asar. Dan juga 2 rakaat yang akhir lah. Maksud panjang semayang zuhur lebih panjang daripada semayang asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya'i bi wasatihi wa fis subhi bi tiwalihi. Dia membaca pada maghrib surah-surah pendek al-mufassal. Al-mufassal ni surah-surah yang terpotong-potong mufassal. Ulama khilaf. Di kalangan para ulama kata mufassal bermula dengan surah Al-Hujurat sehingga akhir. Di kalangan para ulama seperti Ibn Bas pula mentarjihkan dia bermula daripada surah daripada surah Qaf sehingga akhir. Yang panjang tu maksudnya sehingga Abasa wa Tawalla. Daripada Abasa sampai kepada Wadduha sederhana. Daripada Wadduha sampai ke An-Nas surah-surah pendek. Ingat tak? Jadi
Ini tarjih ni berbeza, tapi kalau sebagian ulama kata qaf sampai apa? Amma yatasaalun, kan? Kemudian sampai Abasa sampai kepada wadduha, sederhana. Kemudian selepas daripada itu adalah surah-surah yang pendek. Lebih kurang begitu, kerana dia hadis ni sahabat tak sebut apa maksud mereka. Okey. Dia kata dia baca pada maghrib yang pendek daripada mufassal tadi, surah-surah tadi. Pada Isya yang pertengahan, pada subuh yang panjang. Baca macam Hujurat, sebagian kata Hujurat, ataupun baca macam Qaf, baca surah-surah yang panjang. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ma salaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha. Aku tak pernah semayang di belakang siapa-siapa pun yang lebih serupa dengan semayang Nabi lebih pada dia ni. Lebih pada imam ni. Hadis ni riwayat Nasa'i dan sahih. Cuma saya sebelum nak hurai hadis ni, tuan-tuan, tengok sahabat. Dia bukan tengok orang, dia tengok amal. Siapa amalan dia yang serupa dengan apa dengan Nabi? Yang tu tajuk dia apa? Dia ni yang serupa ni. Dia tak kata jom kita pergi semayang. Betul lah semayang belakang Sayyidina Husain ke, Sayyidina Hasan ke, memang betul juga. Tapi itu bukan tajuk dia apa. Tajuk mereka ialah amalan. Tajuk mereka ialah amalan. Saya nak sentuh hal ni supaya kita fokus sahabat ni amalan. Jom kita pergi semayang belakang cicit Nabi. Dia bukan tajuk tu. Bukan kata salah, tapi bukan itu tajuk dia. Tajuk dia siapa semayang macam Nabi. Bukan hak semayang tak macam Nabi tu. Ni di sudut bukan hak lain semayang salah, tapi di sudut panjang pendek. Dia nak cerita sudut panjang pendek. Panjang pendek, itu maksud dia. Kalau dia orang tu baca qul huwallah semua rakaat pun sah. Sah. Okey. Hadis ni seperti mana yang kita tahu, apabila kita lihat hadis ni, kita akan dapati bahawasanya berlaku perbincangan di kalangan para ulama seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan dalam hadis ni juga dia sebut tentang al-mufassal tadi. Mufassal tadi saya telah sebutkan, ulama-ulama berkhilaf pendapat tentang mereka, tentang maksudnya, dan mereka menyatakan mufassal tadi saya kata bermula dari surah apa? Qaf sehingga kepada Abasa. Sebagian kata sebagai Abasa, sebagian kata apa nama sehingga kepada amma yatasaalun. Ambil kata sebagian kata sebagai Abasa, daripada Abasa selepas daripada itu sehingga duha pertengahan. Okay. Kemudian daripada wadduha sehingga akhir adalah merupakan surah-surah pendek. Yang ini yang mereka dengar diriwayatkan, ataupun yang Abu Hurairah kata dia ni, Sulaiman biasa kata macam tu dia semayang, Abu Hurairah kata Nabi semayang macam tu. Tuan-tuan, kita telah dengar ataupun baca hadis Qatadah. Qatadah kata Nabi rakaat pertama panjang. Hadis ni macam sama. Ulama-ulama hadis, tuan-tuan, mereka bincang macam mana nak buat ni. Ini fiqhul hadis. Hadis ni kata macam ni, sahabat ni kata macam ni, sahabat tu kata macam tu. Mana satu? Dia panjang yang rakaat yang pertama, pendek yang kedua, kedua yang akhir pendek ke? Ataupun ada riwayat dia kata dia tak baca pada dua rakaat yang akhir ni. Bila berlaku perbezaan ini, dia panggil muskilul hadis. Hadis yang kelihatannya kontradik. Nak mesti cari jalan macam mana nak satukan hadis ni. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan kita tak sah amal hadis Abu Sa'id. Sebab hadis Abu Sa'id hanya riwayat Muslim dari segi kekuatan sanad. Hadis Abu Qatadah yang kata wa yutawwilu raka'atal ula
memanjangkan rakaat yang pertama tu riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat. Tapi pandangan ni pun tak berapa bagus juga. Pasal dari segi kaedah hadis dua-dua sahih, kuat dengan tak kuat je. Kuat dengan tak kuat di sudut rawi. Sahih. Sedangkan kaedah asal, kalau ada hadis, semua hadis kita kena amalkan. Ada yang menyatakan bahawasanya hadis Abu Qatadah macam firm, jelas, panjangkan rakaat yang pertama. Hadis ni dia kata agak-agak banyak. Dia kata hadis ni tak clear. Jadi hadis ni kita tak payah tengok, kita pakai hadis Abu Qatadah. Ni pun macam tak berapa. Macam nak ignore hadis ni tak berapa bagus juga. Sedangkan kaedah yang asal kita amalkan semua hadis. Jadi ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqhul hadis, fuqaha khususnya, mereka akan cari jalan macam mana nak mendamaikan hadis ni. Mereka kata dia begini, Nabi ni bukan semayang zuhur sekali, dia semayang zuhur banyak. Setiap zuhur hari lah Nabi semayang. Mungkin yang diriwayatkan oleh Qatadah tu, pada yang Abu Qatadah duk tengok, Nabi panjangkan yang pertama. Abu Sa'id mungkin dia tengok secara umum, dua rakaat awal ni panjang, dia tak detail macam dia orang kata, tapi mungkin juga pernah hampir-hampir sama. Ada hari yang Nabi buat macam tu. Jadi menunjukkan ada keperbagaian amalan Nabi di dalam pelaksanaan solat tu sendiri. Yang pastinya zuhur lebih panjang daripada asar. Jadi kadang-kadang orang tengok, orang beli belakang, macam mana Nabi sembahyang? Aku dulu Nabi sembahyang 2 rakaat awal dia panjang. Abu Qatadah ni mari lebih detail. Pertama lebih panjang. Dia macam tu. Bukan tolak hadis mereka ni. Ataupun mereka kata, anda kan mungkin kesemua tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Hatta pada hadis-hadis yang sebut, umpamanya Nabi baca pada subuh surah mufassal yang panjang. Dan kita juga ada hadis Muaz yang Nabi SAW nasihat Muaz, jangan panjang pasal orang nak pergi kerja. Jadi panjang pendek imam itu juga merujuk kepada keadaan Nabi. Kalau hari itu orang semua tidak ada urusan apa, memang akan panjang lah. Kalau kita jadi imam di tempat orang, memang di dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi bukan saja membaca surah-surah yang pendek semasa sembahyang maghrib. Nabi SAW ada kala membaca surah-surah yang panjang. Masa Nabi SAW sampai maghrib, sampai surah Dukhan, sampai hampir pada Isya Nabi baca. Kita kena tengok keadaan lah. Kita imam di kawasan bandar, orang rehat 1 sampai 2. Kita sekali jadi tu imam sembahyang zuhur 2.30 baru habis. Tak padan lah. Tapi kalau kita hari cuti, tak ada apa, kita pun kawasan, kita duduk tengok, tak ada apa, kita panjangkan sikit, padanlah. Itulah kebijaksanaan imam apabila menguruskan solat-solat yang seperti ini. Dan hadis-hadis ini juga memberi isyarat bahawasanya selepas daripada rakaat yang pertama dan kedua, boleh juga membaca surah ataupun ayat. Bahkan dalam As-Sunabiji, dia menyatakan dia salat di belakang Abi Abdillah As-Sunabiji, dia salat di belakang Abu Bakar Siddiq. Dia dengar Abu Bakar Siddiq baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, pada rakaat yang ketiga solat maghrib. Tapi dia duduk dekat
dia dengar Abu Bakar baca. Maksudnya pada rakaat, selain pada rakaat yang pertama dan kedua juga boleh membaca surah bagi sesiapa yang nak membaca, dan jika tidak membawa bebanan terutama pada imam, bagi orang yang di belakang. Kita azan dulu. Tuan-tuan ada soalan? Okey, terima kasih banyak. Sebelum saya jawab, tadi ada saya sebut Nabi baca juga dalam maghrib, dukhan Nabi baca dalam riwayat, Nabi baca At-Tur dan Al-Mursalat. Saya terlepas At-Tur dan Mursalat juga dalam surah Muhammad. Tentang talfiq. Talfiq yakni satu orang dia masuk mazhab tu, dia ikut mazhab ni, dia tak statik dengan satu mazhab. Satu lagi istilah yang digunakan oleh para ulama tadi yang disebut ialah dia panggil tatabbu'ur rukhas, iaitu dia mencari yang mudah. Apa pendirian para ulama dalam hal ini? Sebahagian ulama muasir ni mereka dah tulis kitab tentang ni. Dr. Wahbah Zuhaili dah tulis kitab tentang Ar-Rukhas, satu kitab kecil tentang Ar-Rukhas. Pertama, kita kena tahu yang disuruh oleh agama kepada kita ialah mengikuti dalil. Itu agama suruh kepada kita, iaitu mengikut dalil Quran, Sunnah, dan juga apa yang terhasil daripada Quran dan Sunnah, termasuklah ijma', qiyas. Itu terhasil daripada Quran dan Sunnah. Asasnya ialah Quran dan Sunnah. Qiyas, dia nak qiyas apa? Dia nak qiyas benda yang dah ada dalam kitab dan Sunnah. Ijma' yang disepakat, ulama-ulama nak sepakat ijma', macam mana yang saya sebut, sebahagian orang dia tak tahu, dia ingat ijma' itu merupakan pendapat ulama. Ia bukan pendapat ulama, ia adalah kesepakatan, ittifaqu jami'il mujtahidin, kesepakatan semua mujtahid fi asrin minal usur, pada sesuatu zaman ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Nabi, kan? Tapi of course lah ittifaq di dalam hukum syarak. Kalau nak ittifaq ulama daripada zaman dulu sampai sekarang, tak boleh berlaku ittifaq lah. Macam mana kita nak tahu dunia tak habis lagi pada sesuatu zaman? Tu dia kata pada suatu zaman, kalau tidak tak boleh wujudnya ijma'. Dan ijma' tu bukan mudah. Memang ada benda macam ijma' wajib sembahyang 5 waktu, tu ijma'. Yang lain daripada itu banyak yang didakwa ijma', kadang-kadang bukan ijma'. Sehingga Imam Ahmad sebut man idda'a bil ijma'i faqad kadzab, siapa yang mendakwa dengan ijma' maka dia dusta. Maksudnya bukan dia menafikan mungkin berlakunya ijma', tapi maksudnya sukar untuk berlaku ijma', melainkan perkara-perkara yang nyata. Okey, kita disuruh ikut ni, tapi untuk mengikut sumber ni tidak semua orang mampu untuk memahami hal ni, melainkan ahli dalam bidang ni, yakni para ulama mujtahidin. Mereka mampu memahami ni. Mereka itu berijtihad dan mengeluarkan dalil-dalil mereka di dalam hukum hakam syarak. Mereka semua ijtihad. Kalau kita ikut ulama A pun, ulama Quran kata kepada kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr, yakni ahli ilmu pengetahuan, jika kamu tak tahu. Dia tak kata hendak tanyalah ahli pengetahuan mazhab A, tanyalah pengetahuan mazhab B. Dia tak kata, dia kata ahli pengetahuan. Kamu tanya yang mana pun, kita andaikan di hadapan kita ni ada semua imam ni, kita tanya imam ni pun betul, kita tanya imam ni pun betul. Dia tak boleh kata hang tanya imam tu masuk syurga, hang tanya imam tu masuk neraka. Tak boleh macam tu. Dia mana saja ahli ilmu yang kita tanya, betul lah kita ikut. Dan mereka memberikan argumen mereka yang mereka rumuskan. Kita mungkin ulama-ulama yang ramai, apatah lagi diri kita semua, tak sampailah level mereka, tapi dapat memahami alasan mereka. Bagi itu utama yang belajar syariah, faham alasan mereka, faham, oh dia ni alasan ni, dia alasan ni.
Kita mungkin nak insyakan ijtihad tu tak boleh, tapi nak tarjihkan dia, nak melahirkan ijtihad tu tak boleh, tapi nak mentarjihkan, maksudnya melihat kepelbagaian ni yang mana pada sisi kita dengar yang ni kukuh argumen dia. Mungkin kita dapat buat. Jadi kalau kita pilih pendapat ulama ni, kemudian kita pilih ulama ni, tidak menjadi masalah. Inilah apa yang disebut oleh majoriti para ulama. Hatta orang-orang yang menentang orang yang tak bermazhab, Al-Buti, dia menulis kitabnya Al-Madhabiyah, dia pun juga menyebut yang sama. Kalau hari ni dia ikut mazhab ni, besok dia ikut imam ni, besok dia ikut, juga tidak menjadi masalah dalam syarak. Selagi mana yang hendak dia ikut itu ialah dalil. Okey. Ada perbezaan. Macam mana kalau dia nak ikut yang mudah tadi, tatabbu'ur rukhas tadi, tatabbu'ur rukhas yang kita sebut tadi. Tatabbu'ur rukhas maksudnya dia nak cari hak mudah, bukan dia nak cari dalil. Tak ada dalil pun tak apa, yang penting ada pendapat hak mudah. Buang semua dalil pun tak apa, aku nak himpun pendapat ni bagi jadi mudah. Yang ini yang dilarang oleh para ulama kerana dia mengenepikan dalil. Tetapi jika dia mencari dalil yang mana dia mencari yang mudah bersama dalil, yang mudah tu ada dalil, semua ada dalil, tapi kawan ni punya cara faham dalil lebih mudah pada kawan ni, tidak ada masalah. Kembali kepada hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, ma khuyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma atau illa akhadha bi aisarahuma. Nabi tak diberi pilih antara dua perkara, melainkan baginda pilih yang mudah. Dan itulah yang dikempen oleh sebahagian para ulama tentang untuk al-fiqhul muyassar. Bukan saja muyassar, memudahkan pada cara pembentangannya, memudahkan pada pendekatannya. Saya dengar satu ustaz, tadi ada orang tanya saya, ada satu ustaz yang suka duk maki orang ni daripada Pantai Timur. Saya tahap maki tu bebek kadar lah. Dia ni duk keluar hukum hakam tentang darah ikan. Darah ikan, apa yang dia sebut tu ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pandangan. Satu kata boleh, satu pendapat yang major, yang masyhur dalam mazhab tak boleh, najis. Dan satu pendapat lagi membolehkan. Darah ikan tu tidak dihukum sebagai daman masfuha yang diharamkan, kerana ikan tu sendiri wa uhilla maitatuhu, dan dihalalkan bangkainya dalam laut tu. Jadi dia tak termasuk. Dan pendapat ini juga pendapat dalam mazhab Malik, dan dia juga adalah pendapat di dalam mazhab Hambali. Ada dua qaul dalam mazhab Hambali. Ibn Taimiyah antaranya yang menyokong pendapat ni. Dalam Hambali ada dua pendapat. Kata darah ikan tak ada apa. Kata orang tu bersiang, dia goreng ada darah, tak ada apa. Darah ikan tak ada termasuk jadi najis. Tak apalah, entah bagi dua pendapat. Tapi tak boleh dia pergi kata kalau makan tu masuk neraka. Makan ni najis, makan haram masuk neraka. Ini tanda tak berlapang dada. Dia sebahagian manusia ni, dia duk kata orang lain kata siapa buat bid'ah masuk neraka, padahal kita tak sebut masuk neraka pun. Kita kata jangan buat bid'ah saja, dan kita bagi keuzuran. Kalau dia tak tahu, mungkin dia silap, dia salah sangka, kita bagi keuzuran semua. Dan mungkin tidak bid'ah di sisi dia, bid'ah di sisi kita. Agama ada ijtihad yang luas. Ni tak bolehlah nak samakan orang pi makan darah ikan yang khilaf sama seperti minum arak. Itu lain. Itu tempat yang telah ijma'. Yang ni bukan orang tu nak lawan Tuhan. Mungkin pada sisi dia ikan tu sendiri halal. Katalah ini pendapat yang kuat, elok jangan makan. Kalau kita nak tarjih macam tu, tak boleh siapa makan masuk neraka. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab itu
kena ada kelapangan dada dalam melihat khilaf. Hatta dalam mazhab Syafi'i itu sendiri dua pandangan ada. Saya kebetulan tadi saya nak mai, saya orang tunjuk. Saya tak boleh macam ni. Tak boleh lah sampai masuk neraka. Kan? Pasal apa awak masuk neraka? Termakan darah ikan. Come on lah, kalau minum arak cerita lain. Bersiang ikan, ada darah tu, digoreng kali, masuk neraka. Kadang-kala sebab tu kadang-kadang hidup ni samalah, kita lah nasihat diri kita. Siapa-siapa lah, kita semua sama. Kita jangan berbodoh ke orang saja. Kadang-kadang ni hari bodoh saya, cik. Ada juga. Macam Piramli kata. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, supaya kita sama-sama untuk memahami hukum syarak. Tuan-tuan, ada bab yang khilaf. Contoh nabis. Nabis arak sepakat haram. Nabis ni ayak rendaman, rendam buah. Lepas tu lama sikit, dia mari nak jadi macam nak tapai sikit, dia tak mampu. Benda bab ni orang khilaf. Ahli Kufah ada pandangan dia. Sebab tu terkenal Al-Waqi' bin Jarrah. Siapa baca puisi yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki ma'asi li anna ilma nurun wa nuru Allah la yahdi la'asi. Tu Waqi', syakautu ila Waqi' bin Jarrah nama dia. Waqi' tu puasa semayang malam, khatam Quran tiap-tiap hari, minum nabis. Imam Zahabi kata alangkah baiknya jika dia tak minum, warak sikit. Tapi mana nak cari orang seperti Waqi' kesalahan. Benda macam tu orang tak boleh kata ahli neraka. Pasal bab ni bab yang khilaf di dalam benda-benda muamalah. Benda-benda yang muamalah, bukan khilaf yang sikit-sikit, khilaf yang strong. Dua-dua pihak ada hujah. Macam tadi, bukan siapa-siapa nak lawan Nabi. Kawan ni faham macam ni, kawan ni faham, duduk pada nas tu juga. Duduk pada nas tu juga. Sebab tu bila kita belajar banyak, kita sadrurah, masya-Allah, rahmat Allah. Kalau benda yang clear haram, arak haram, curi hak orang haram, makan harta rasuah haram, hak ni semua clear. Tak ada orang kata rasuah, ada ulama kata makruh, ada kata sunat muakkad, tak ada. Yang ni haram, yang makan pun haram, yang setuju pun haram. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.